Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zuhair bin Saudi, nombor matrik 290417, akan menerangkan tentang kesihatan awam Malaysia. Kesihatan awam iaitu public health ialah sains dan seni pencegahan penyakit, pelanjutan hayat dan pempromosian kesihatan. Penubuhan kesihatan awam ini adalah bahagian yang terpenting di dalam bidang pengurusan kesihatan di sebuah negara. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk memastikan individu, keluarga dan masyarakat secara amnya sihat sejahtera. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah ditubuhkan pada tahun 1948 yang menjadi perhubungan antara negara yang mengetahui usaha global untuk meluaskan liputan kesihatan sejagat dan menyelaras segala perkhidmatan bagi memastikan kesihatan dunia mencapai tahap kesihatan terbaik serta tindak balas untuk menjamin kesihatan global sihat produktif. Malaysia di bawah Kementerian Kesihatan yang bertanggungjawab ke atas sistem kesihatan negara yang melaksanakan tugas-tugas seperti program pendidikan, penciptaan dan pelaksanaan dasar, pentadbiran perkhidmatan dan juga penyelidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya AK Fazli Azwin bin AK Danin, nombor matrik 290351. Saya akan menceritakan tentang objektif pembentukan kesihatan awam negara. Yang pertama, melindungi dan meningkatkan kesihatan dan kualiti kehidupan ke arah yang lebih sihat. Kedua, meningkatkan dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial masyarakat. Yang ketiga, mengurangkan kejadian sedia ada dan kemunculan penyakit baru dan kematian. Seterusnya, yang keempat adalah menggalakkan cara hidup sehat dan selamat serta persekitaran yang bersih. Yang kelima adalah menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan melalui perkhidmatan yang berkualiti. Dan yang terakhir adalah melaksanakan undang-undang berkaitan kesihatan awam. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sekatan pergerakan penuh yang dilaksanakan di seluruh negara bukan sahaja memberi kesan kepada tingkah laku, malah mampu menjejaskan kesihatan mental seseorang, terutamanya bagi yang berkeluarga. Justru ketua keluarga perlu bijak mengawal emosi supaya dapat berfikir dengan rasional sekaligus membantu mereka menguruskan keluarga dengan lebih baik dalam tempoh yang cukup sukar pada ketika ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Ashraf bin Azman bernombor metrik 290102 akan menerangkan tentang cabaran kesihatan awam dalam masalah kesihatan mental dalam pandemik COVID-19. Pelaksanaan Perintah Pergerakan Kawalan PKP oleh kerajaan bagi menangani penularan wabak penyakit COVID-19 berpotensi menjejaskan kesihatan mental masyarakat yang terlibat, terutama mereka yang tinggal berseorangan dan berjauhan dengan keluarga sepanjang menjalani tempoh kawalan tersebut. Hal ini memberi tekanan psikologi seperti kemurungan, cemas, takut dan bimbang yang mungkin menimbulkan perbuatan ingin membunuh diri. Masalah sosioekonomi antara punca peningkatan masalah kesihatan mental apabila hampir keseluruhan sektor awam telah ditutup. Masalah ini mewujudkan impak kesihatan mental masyarakat yang tekanan akibat tidak mempunyai punca pendapatan perniagaan, keluarga dan ekonomi syarikat semakin merudum. Hal ini telah meningkatkan masyarakat hilang pekerjaan dan kadar pengangguran semakin tinggi. Menurut laporan Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia pada 10 Februari 2022 menunjukkan paras sederhana mencatat skor keseluruhan sebanyak 6.5%. Data daripada Polis Diraja Malaysia PDRM pada tahun 2020 mendapati kes bunuh diri sebanyak 631 kes dan 609 kes pada tahun 2021. Seterusnya, berikut marilah kita saksikan statistik kesihatan mental semasa menjalani tempoh PKP. Statistik ini mengenai kesejahteraan mental semasa PKP diambil melalui sumber artikel oleh The Centre. Statistik ini melalui pecahan mengikut kategori, iaitu pertama, dalam kategori jantina, perempuan telah mendominasi sebanyak 66% berbanding lelaki 34%. Kategori umur pula 25 tahun sehingga 34 tahun antara golongan yang tertinggi dicatat sebanyak 42% berbanding pada umur yang lain. Seterusnya kategori bangsa pula Melayu atau Bumiputera merekod peratusan tertinggi sebanyak 81% dan yang terakhir Lembah Kelang mendominasi peratusan tertinggi sebanyak 76% bagi kategori negeri-negeri di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Emma Yanti binti M. Yusof, nombor metrik 290362. Hari ini terdapat ramai rakyat Malaysia yang mempunyai masalah kesihatan mental, tekanan emosi sehingga membawa kepada cubaan bunuh diri. Berdasarkan statistik, sejumlah 29.2% rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental yang merangkumi 4.2 juta keseluruhan rakyat Malaysia. Terdapat beberapa cadangan bagi memberi kesedaran mengenai kesihatan mental, antaranya ialah setiap individu hendaklah mencari ilmu dan berusaha untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai isu kesihatan mental. Hal ini adalah untuk mengelakkan perkongsian yang salah kepada masyarakat. Selain itu, individu juga hendaklah tidak membuat kesimpulan yang salah dengan mendiagnosis sendiri berkenaan simptom-simptom yang dialami, sebaliknya mendapatkan nasihat daripada pakar, sama ada doktor atau pakar kaunseling. Individu juga hendaklah bercakap dan berkomunikasi dengan teman rapat dan yang dipercayai mengenai tahap kesihatan mental atau sebarang masalah yang sedang dihadapi. Ini bagi mengelakkan tekanan perasaan yang lebih serius akan berlaku. Ahli keluarga perlu memberi perhatian serta dorongan bagi mendapatkan bantuan bagi mereka yang mempunyai isu berkaitan kesihatan mental. Penggunaan bahasa yang baik harus dititik beratkan agar tidak berlaku salah faham. Selain itu, keluarga dan orang terdekat perlulah mendengar dengan teliti keluhan atau sebarang perkongsian berkaitan kesihatan mental oleh seseorang individu. Sekiranya perlu, mereka boleh menemani yang disyaki atau pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental mendapatkan rawatan di hospital.
Seterusnya, bagi memastikan pendedahan dan pendidikan kesihatan mental diperoleh oleh semua golongan, pihak kerajaan hendaklah meningkatkan kempen-kempen kesedaran mengenai isu kesihatan mental. Hal ini kerana dengan adanya kempen-kempen di tempat awam, sebagai contoh mengadakan kempen-kempen di pusat membeli belah, di kawasan-kawasan tumpuan umum, tidak terkecuali juga boleh dilakukan di sekolah serta institusi IPTA dan IPTS. Perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial adalah perlu diperluaskan ke semua peringkat termasuk di klinik-klinik kesihatan daerah bagi menangani masalah kesihatan mental dalam masyarakat. Dan akhir sekali, pihak bukan kerajaan juga iaitu pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan serta kaunselor, influencer media sosial juga haruslah bekerjasama bagi membantu meningkatkan kesedaran kesihatan mental kepada masyarakat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Shah, nombor kad matrik 290382. Okey, di sini saya menerangkan berkaitan dengan kesimpulan berdasarkan dengan isi-isi kandung. Kesihatan awam adalah bahagian terpenting mengurus dan mentadbir dalam pengurusan kesihatan negara. Dapat menjamin kesihatan masyarakat di dalam keadaan yang baik dan persekitaran yang bersih. Kerajaan perlu memberi perhatian penuh terhadap kesihatan dan sistem kesihatan awam yang merangka pelan masa pendek dan panjang agar ia tidak lumpuh tak kala berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk menanganinya pada masa akan datang. Dan kerajaan juga perlu memainkan peranan penting untuk merangka, merancang serta melaksanakan pelan pemulihan ekonomi negara yang telah memberi kesan terhadap kehidupan sosial masyarakat berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Badan bukan kerajaan, NGO dan syarikat korporat juga perlu membantu kerajaan untuk memulihkan sektor ekonomi negara bagi kerajaan mengimbangi semula masalah sosial dan ekonomi di masa akan datang.